Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua pelajar tingkatan 6 rendah bagi sesi tahun 2020. Selamat datang kepada anda semua ke SMK Tinggi Setapak. Okey, berikut merupakan 3 orang guru bimbingan dan kaunseling di SMK Tinggi Setapak. Yang pertama Puan Nurul Huda binti Abdul Halim, seterusnya Cikgu Puan Nur Hayati binti Haji Maknoh dan seterusnya kaunselor Encik Witness Warren. So sekiranya anda semua ada perkara nak bincangkan, ada isu-isu yang ingin dibincang bersama, kami mengalu-alukan kehadiran semua pelajar-pelajar ke unit bimbingan kaunseling untuk berjumpa dengan kami. Ya. Seterusnya kita lihat ya, apakah yang anda perlukan untuk terus belajar selepas STPM. Okey, cikgu yakin di antara kamu yang masuk ke tingkatan 6 ada yang memang kamu benar-benar berminat untuk mengambil STPM, ada yang keluarga mendorong kamu untuk teruskan tingkatan 6 dan ada juga berminat untuk meneruskan pengajian setelah STPM. Okey, di sini cikgu nak terangkan mengenai minat dan kelayakan, seterusnya peluang pekerjaan. Daripada minat dan kelayakan tu penting untuk kamu mengambil kursus yang kamu rasa bersesuaian nanti setelah STPM. Tapi walaupun tiada minat, minat itu boleh dipupuk ya. Bila kamu dah masuk ke kelas, kamu ambil subjek yang kamu pilih dan kamu dapat teruskan pembelajaran di tingkatan 6, minat itu akan ada dan terus bertambah. So, kelayakan tu akan ada lah ya. Daripada minat, kamu akan lulus dengan cemerlang. Dan daripada situ adalah peluang pekerjaan yang akan kamu capai nanti setelah STPM nanti. Ya, sebab kerana peluang pekerjaan ini sangat luas. Itu sebab dalam tingkatan 6 ada 2 jurusan ya. Jadi apabila kerjaya dan peluang pekerjaan yang kamu pilih itu terbahagi kepada 2 bahagian iaitu ada sektor awam dan swasta ya. Okey, di sini cikgu nak nyatakan bahawa bagi melanjutkan pengajian selepas STPM, keputusan STPM itu penting. Keputusan yang cemerlang lah ya untuk layakkan diri anda dalam bidang yang anda mohon. Seterusnya hala tuju kerjaya selepas STPM. Okey, ada pilihan untuk menyambung pengajian ke IPTA iaitu Institut Pengajian Tinggi Awam ataupun IPTS Institut Pengajian Tinggi Swasta, menyambung pengajian ke Politeknik, menyambung pengajian ke Institut Kemahiran MARA di mana anda mengambil kursus yang melibatkan tentang kemahiran dan menyambung pengajian ke Institut Latihan Perindustrian, Institut Kemahiran Belia Negara yang mana juga pembelajaran dan juga kemahiran diterapkan. Dan seterusnya, sekiranya anda tidak mahu menyambung pengajian, peluang pekerjaan di sektor kerajaan dan sektor swasta ya. Okey, di sini sebagai rujukan, cikgu tahu kamu pun dah tengok package yang ditawarkan di SMK Tinggi Setapak. Jadi menerusi package yang kamu layak dan kamu ambil ini, ia mendorong kepada kerjaya-kerjaya yang berkaitan dengan mata pelajaran yang kamu ambil menerusi package STPM ini. So ada package untuk sains tulen ya, dan juga untuk package jurusan kemanusiaan ya. Jadi package ini menentukan kerjaya pilihan yang kamu akan ceburi nanti. Berikut adalah jurusan dalam bidang tingkatan 6. Kita terdapat 2 jurusan iaitu jurusan kemanusiaan dan jurusan sains. Okey, bila anda menceburi jurusan kemanusiaan, bidang yang boleh dipohon adalah dalam bidang ekonomi, pendidikan, pengurusan, sains kemasyarakatan, komunikasi, seni halus iaitu arts ya, seperti muzik, drama ya, penulisan skrip, itu semua dalam seni halus lah ya. Kemudian bahasa, undang-undang, perakaunan. Dan bagi jurusan sains pula, perubatan ya, kejuruteraan, sains pendidikan, teknologi maklumat, seni bina, sains gunaan dan sains komputer. Maka adalah penting menerusi jurusan yang kamu pilih
sama ada kemanusiaan ataupun jurusan sains, mendorong ke arah kerjaya yang bersesuaian. Ya, sekiranya kamu nak menjadi seorang ahli perniagaan, kamu ambil jurusan kemanusiaan, ya, yang mana melibatkan subjek pengajian perniagaan dan juga bahasa ataupun perdagangan lah, ya. Okey, slide seterusnya di sini lebih detail lah, ya, cikgu pecahkan pilihan bidang kerjaya selepas STPM. Macam tadi kita terangkan dua jurusan kan, kemanusiaan dan juga sains tulen. So menerusi dua jurusan ini akan mendorong kepada kerjaya-kerjaya yang bersesuaian, yang kamu minat, ya. Kalau misal kata medical tu kamu buat perubatan, pergigian pun kamu boleh buat, ya. Dentistry, ya, farmasis. Kemudian kamu boleh buat kejuruteraan, ya, kalau kamu ambil bidang sains tulen, dan seterusnya sebagai saintis, ya, kamu buat sains tulen, ya, kerja-kerja di makmal, ya. Sekarang ni maklumlah dengan musim pasca COVID ni kita pun memerlukan ramai saintis untuk masih lagi untuk mengkaji tentang COVID-19 ni, ya. Okey, dan seterusnya bagi jurusan kemanusiaan kamu boleh ambil ekonomi perakaunan perniagaan, ya. Kemudian boleh menjadi seorang guru, ya, kamu menceburkan diri dalam bidang pendidikan, seni bina, teknologi, pengurusan, ya. Sains kesihatan dan bersekutu. Sains kesihatan dan bersekutu ni more on social health, macam buat promosi tentang menjaga kesihatan, promosi kepada komuniti, more on social work lah, ya. And then seterusnya computer ICT ni, dan macam-macam lagi lah, ya, bidang kerja yang kamu boleh ceburi nanti. Okey, sebagai rujukan kepada semua, kita sedia maklum bahawa sekolah SMK Tinggi Setapak adalah mod 2, di mana sekolah yang mempunyai sekurang-kurangnya 12 kelas beroperasi di sekolah arus perdana tetapi di blok atau bangunan yang berasingan, ya. Walaupun begitu, pusat mod 2 ini ditadbir oleh pengetua arus perdana dengan kerjasama penekanan tingkatan 6, ya. So that's why you are here, dan teruskan minat kamu untuk mengambil STPM ini. Okey, sebagai rujukan bersama untuk berkongsi maklumat tentang tempoh pengajian tingkatan 6, ya. Okey, tempoh pengajian tingkatan 6 adalah selama 1,5 tahun di mana terbahagi kepada penggal pertama iaitu melibatkan tentang pengajaran dan pembelajaran, ya, kerja-kerja khusus dan juga pemeriksaan penggal pertama. Dan seterusnya penggal kedua di mana turut melibatkan perkara yang sama, ya, PDP seperti biasa, kerja khusus. Kerja khusus ni is your tanggungjawab, ya. Memang kena buat, hantar dan buat presentation lah, ya. Sebab for your information semua, pelajar-pelajar tingkatan 6 memang tak sama dengan kaedah pembelajaran ketika kamu di aliran perdana, ya. Sebab apa? Tingkatan 6 ini adalah pre-university, so pembelajarannya adalah lebih matang dan you need to gain lots of information about subject that you have taken, ya, sebab you nak kena buat presentation. Dan seterusnya peperiksaan lah bagi penggal kedua. Seterusnya bagi penggal ketiga turut melibatkan perkara yang sama lah, ya. PDP, kerja khusus dan juga peperiksaan, ya. Di sini kamu boleh buat ulangan, ya, ulangan 1 dan juga ulangan kedua. Peperiksaan ulangan ni berbayar, ya, student kena bayar. Setiap paper yang diulang harganya RM50, ya. So ini adalah sedikit maklumat ringkas mengenai tempoh pengajian kamu sepanjang di tingkatan 6. Seterusnya di sini cikgu terangkan tentang kelebihan tingkatan 6, ya. Kita ketahui bahawa tingkatan 6 adalah pre-university, ya, di mana kamu selepas menghabiskan tingkatan 6, kamu dapat buat peperiksaan STPM dan seterusnya kamu boleh
terus buat sambung pengajian dalam kursus ijazah. Ya. Okay, jadi tempoh masa kamu tak lama ya. Sekarang ni kalau kamu buat diploma 3 tahun. Kemudian ijazah 4 tahun. So 3 campur 4 dah 7 tahun. Kalau di sekolah ni STPM 1,5 tahun. Kemudian kamu buat degree 4 tahun. So 1,5 campur 4 tahun hanya 5,5 tahun. So kamu keluar untuk grad tu tak perlulah bersaing-saing sangat sebab kamu ada gelarkan STPM dan tempoh kamu nak belajar ni tak lama. Jadi itu adalah antara kelebihannya. Tempoh yang kamu akan guna untuk further study lagi tak lama. So 1,5 tahun untuk tingkatan 6 dan seterusnya ijazah selama 4 tahun. Okey, seterusnya kelebihannya adalah di mana melibatkan kerja khusus ya. Melalui sistem pembelajaran tingkatan 6 yang baru, dengan adanya kerja khusus ia akan lebih banyak membantu pelajar ya untuk bantu kamu dapatkan markah ya. Untuk soft skills sebenarnya dan juga communication skills kamu. So kerja khusus ini di mana pelajar diberi grade yang selayaknya oleh guru. So dapatkan markah daripada kerja khusus kamu. So kerja khusus ni penting bagi semua salin calon STPM, hantar mengikut masa dan juga maklumat yang dimasukkan dalam kerja khusus tu adalah benar dan bersesuaian. That's why cikgu cakap sepanjang kamu berada di tingkatan 6, mendapatkan maklumat, pengetahuan, informasi adalah sangat penting. Ya. Dan kemudian kelebihan seterusnya adalah di mana nisbah pembahagian dalam kelas adalah sedikit, tidaklah banyak. Ya, jadi perhatian, penumpuan kamu dalam kelas akan menjadi lebih, di mana kamu you have a good communication skills dengan guru lah ya. Kamu boleh terus directly tanya soalan ya, boleh buat perbincangan dan sebagainya. Ya. Seperti pra-universiti lah ya, kamu ada perbincangan one to one dengan guru kamu ketika di dalam kelas. Ya. Seterusnya selepas kamu membuat tingkatan 6, terus untuk peluang ke IPT, sama ada IPTA atau IPTS tu lebih mudah ya, laluannya lebih mudah sebenarnya ya. Jadi itu kelebihannya ya. And then seterusnya sijil STPM ni setaraf ya, standardnya dengan diploma ya, di mana dia kelayakan tu tinggi ya. Kelayakan STPM ni sangat tinggi sebenarnya ya. So jangan pandang rendah dengan kelayakan daripada hasil STPM ni ya. Tapi yang penting kena fokus lah, fokus dan buat tingkatan yang 6 ni dengan sebaik mungkin ya. Seterusnya kelebihan ketika berada di tingkatan 6 ya, yuran yang tidak mahal ya, di mana yuran pengajian bagi tingkatan 6 adalah jauh lebih murah berbanding yuran pengajian melalui laluan lain. Sekiranya contohlah ya, kamu ambil pra diploma di kolej swasta ataupun pra ijazah, mereka mengenakan yuran yang agak tinggi ya, berbanding STPM ni yuran yang rendah dan sebenarnya mampu ya. Jadi sesuailah ya untuk menduduki tingkatan 6 dan seterusnya mengambil STPM. Dan kemudian kamu boleh mengulangi subjek yang gagal ya. Disebabkan sistem peperiksaan yang sudah tidak sama, maka sistem tingkatan 6 yang baru ini membolehkan pelajar mengulang subjek yang gagal. Mungkin keadaan kurang mengizinkan pada ketika itu, maka pelajar boleh mencantikkan lagi keputusan dengan mengambil semula kertas peperiksaan supaya mendapat keputusan yang lebih baik. Okey, seterusnya tentang kelebihan tingkatan 6, di mana khusus kamu boleh terus mengambil khusus perguruan selepas STPM, yang mana khusus perguruan itu ditawarkan di IPGM, Institut Pendidikan Guru Malaysia, di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ya. Dan seterusnya menerusi STPM juga, kamu layak dengan mudahnya untuk memohon mana-mana beasiswa untuk melanjutkan pelajaran pengajian di IPTA ya ataupun IPTS.
Seterusnya, masih lagi kelebihan tingkatan 6 ya, di mana bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. So memudahkan perbincangan dan komunikasi kamu dalam kelas lah ya. Okey. Uh, Okey, berikut dinyatakan juga adalah pengiktirafan sijil STPM ni ya. Di mana sijil STPM ni mendapat pengiktirafan daripada Kerajaan Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan Cambridge Assessment England. Jadi murid yang memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan STPM dan kurikulum layak memohon untuk melanjutkan pengajian ke institut pengajian tinggi dalam dan luar negara ya. Kalau nak further study ke luar negara pun tiada masalah dengan kelayakan STPM ni. Yang penting cemerlang lah, bagus ya. Jadi sijil STPM turut diterima oleh JPA untuk menjawat perjawatan dalam perkhidmatan awam. After STPM kamu nak mohon berkhidmat dengan kerajaan, tiada masalah ya, boleh. Seperti di pejabat-pejabat kerajaan ataupun badan-badan beruniform ya. Okey, berikut adalah senarai universiti-universiti yang menawarkan khusus bagi selepas kelayakan STPM ya. So 20 program ijazah muda khusus yang dibandingkan dengan meritokrasi dan asasi, STPM adalah satu-satunya pilihan pra-universiti awam yang diiktiraf pada tahap antarabangsa dan diluluskan oleh Badan Cambridge Assessment UK. Terdapat 20 program ijazah muda di universiti-universiti tempatan yang diperuntukkan eksklusif untuk lepasan STPM. Okey, dari UPC, Universiti Pendidikan Sultan Idris, maksudnya kursus ni khas untuk kelayakan STPM ya. Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kesastraan Bahasa Melayu, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sejarah ya. Seterusnya di Universiti Malaya, Ijazah Sarjana Muda Sastra Pengajian Perhubungan Antarabangsa, Ijazah Sarjana Muda Sastra Pengajian Budaya Asia Tenggara, Ijazah Sarjana Muda Sastra Pengurusan Sosial dan Keadilan. Ini macam kelayakan program pengurusan sains politik ya. Kemudian Ijazah Sarjana Muda Sastra Bahasa Inggeris ya. Kemudian Ijazah Sarjana Muda Sastra Pengajian Budaya Asia Timur, Ijazah Sarjana Muda Sastra Pengajian Budaya India dan Budaya Cina ya. Seterusnya Antropologi dan Sosiologi dan juga pengajian alam sekitar, Geografi, Sejarah, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Memang ijazah Sarjana Muda Sastra ni banyak pembahagiannya ya, mengikut bidang-bidang yang kamu minat dan ingin kamu ceburi. Kemudian daripada UIAM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Ijazah Sarjana Muda Sastra ya. Dan juga Universiti Malaysia Sabah, Ijazah Sarjana Muda Sejarah, Ijazah Sarjana Muda Geografi, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains Sosial. Okey, sedia maklum bahawa bila kamu dah masuk kelas macam biasa, banyaklah kamu akan ada buat presentation bersama dengan guru-guru kamu. So, ini sedikit mengenai pembentangan dan komunikasi berkesan bagi pelajar tingkatan 6. Okey, kamu akan buat presentation lah umpama ialah Viva ya. Jadi Viva tu adalah kerja khusus STPM yang akan kamu buat dan bentangkan ya. Bergantung kepada subjek, guru-guru akan menetapkan bilangan slide yang diperlukan disediakan bagi kerja khusus yang akan anda buat dan juga akan anda present. Okey, so anda akan diberikan markah untuk kekemasan presentasi anda dan juga maklumat yang lengkap yang anda persembahkanlah ya kepada guru. Dan juga anda yang akan mengawal PowerPoint ketika membentang, bukan guru, dan jadi susunlah secara bebas dan kreatif tetapi mengikut syarat. Ini sedikitlah tips bagaimana kamu nanti nak buat presentation ya. Kamu nak communicate dengan audience, dengan guru ya. Okay, apabila menjadikan slideshow tersebut, pastikan anda mempunyai maklumat yang bersesuaian, tepat, menempati masa pembentangan, membentangkan dengan menggunakan bahasa yang jelas. Anda yakin, kemas, berani dan sabar ketika ditanya soalan ya. Berikut adalah foto-foto yang kita ambil sebelum ini menunjukkan suasana pembelajaran ketika tingkatan 6 di SMK Tinggi Setapak ya. Kalau nak bandingkan lab, science lab
untuk tingkatan 6 adalah lebih luas berbanding dengan lab science ketika kamu di aliran perdana ya. Okey, seterusnya perbincangan kamu akan ada banyakkan perbincangan berkumpulan ya. Untuk bincangkan tentang topik-topik pembelajaran ya, berkongsi pendapat dan bertukar-tukar idea dan juga sesi soal jawab lah bersama dengan ahli kumpulan anda ya. Okey, seterusnya pelbagai seminar dan juga pembentangan oleh guru-guru di SMK Tinggi Setapak Okey tu jadi dia punya konsep tu lebih kepada two ways communication dengan anda lah ya. Jadi guru dan juga pelajar perhubungannya akan lebih meriah dan lebih kamu akan matang lah ya untuk berkomunikasi ketika di dalam kelas. Seterusnya kamu akan juga terlibat dengan pameran-pameran seperti pameran seni ya, pameran bahasa kerjaya dan sebagainya lah ya. Okey, ni ketika lawatan ke institut ataupun organisasi swasta ya untuk mengetahui tentang kerjaya dan sebagainya lah. Okey, ini adalah foto di mana pelajar cemerlang STPM tahun 2019. Foto ini diambil bersama dengan Puan Pengetua kita, Puan Haja Zubida ya, dan juga mantan penolong kanan tingkatan 6 lah ya, Tuan Haji Ibrahim. So, who knows ya, antara anda semua akan bergambar ya untuk cemerlang dalam STPM tahun 2021 ya. Okay. So, cikgu sudahi presentation daripada cikgu ya, iaitu tentang hala tuju kerjaya selepas STPM. So, cikgu mau mendoakan supaya anda semua terus untuk meneruskan tingkatan 6 ini dan terus sukses dalam pembelajaran anda ketika di tingkatan 6 ya. Okay. So, sekiranya anda semua ada soalan nak bertanya, boleh terus ke bilik unit bimbingan dan kaunseling. Boleh jumpa dengan cikgu ataupun lagi kaunselor yang lain lah ya, iaitu Puan Nurul, Huda dan juga Encik Vicky ya. Okay, so cikgu sudahi slide cikgu dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan terima kasih.